Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang masa dan waktu untuk tahun 6. Okay, untuk malam ni kita akan belajar tentang tempoh masa. Okay, sebelum kita belajar tentang tempoh masa ni, kita mesti tahu dulu apa maksud tempoh masa. Okay, tempoh masa tu apa? Okay, sebagai contoh bila dia tanya soalan dia kata kira tempoh masa ataupun berapa lamakah ayat yang biasa guna. Contohnya kalau awak jawab, jawapan dia pukul 8.45 AM. Okey. Ini adalah jawapan yang salah. Okey. Lepas tu awak pun jawab jam 15.40. Ini pun salah juga. Sebab apa salah? Okey. Yang ni yang kita tahu, yang atas ni adalah sistem 12 jam. Yang bawah ni adalah sistem 24 jam. Okey. Kedua-dua sistem ini tidak menunjukkan tempoh masa. Okey. Ini adalah menunjukkan waktu. Maksudnya pukul berapa? Ni untuk pukul berapa? Soalan tanya pukul berapa. Contohnya dia kata pukul berapa bas itu bertolak. Maksudnya nak tahu pukul berapa, waktunya. Ataupun kereta api tiba pada jam berapa. Perkataan tiba, sampai. Okay, itu semua adalah menunjukkan waktu. Bila jawapan nak waktu, mesti ada perkataan pukul, AM atau PM ni, dan ataupun jam 15.40 dalam sistem yang dia minta lah. Okay. Tapi kalau soalan nak tempoh masa ni menunjukkan berapa lama. Berapa lama di antara dua masa. Contohnya, kelas kita mula pukul 8 malam. 8 PM. Hingga 8.15 contohnya. Okey. Ni waktu mula. Ni waktu akhir. Okey. Jadi antara dua masa ni, antara pukul 8 dengan 8 suku ni ataupun 8.15 ni, berapa lama tempoh antara dua ni? Tu maksud tempoh masa. Jadi cara nak kira dia, cikgu akan ajar lepas ni. Okey, nak kira. Tapi kalau kita boleh tengok dari sini, awak pun boleh congak kalau soalan yang senang macam ni. Contoh 8 malam hingga 8.15 malam. Okey. Jadi kalau kita tengok, tempoh antara dua ni adalah selama 15 minit. Ni kita congak je sebab dia senang. Okey. Macam mana awak dapat 15 minit ni? Okey. Kalau kita tengok sini, kita akan ambil 8.15 tolak dengan 8. Dapat 15 minit. Ni adalah tempoh masa. Jadi kalau soalan nak tempoh masa atau berapa lama, jawapan dia mestilah sama ada dalam bentuk jam, minit, minggu ke, bulan, hari. Okey. Jangan jawab dalam bentuk ni. Ni sistem 12 jam dan 24 jam ni adalah waktu. Okey, yang pertama jangan tertukar dua tu dulu. Okey. Jadi sekarang kita akan belajar tempoh masa yang melibatkan jam dan minit. Okey. Yang pertama untuk tahun 6 ni kita akan belajar cara nak kira tempoh masa yang melibatkan hari yang sama, ni, okey, dan hari yang berbeza. Okey. Tips dia adalah bila kita nak sama ada kita nak tolak atau tambah nanti, kita akan gunakan sistem 24 jam. Okey, sebab lebih mudah. Contoh 1 PM tolak 10 pagi. 1 tolak 10 macam susah sikit. Jadi awak tukarkan 1 PM tu jadi jam 13. Jadi jam 13 tolak 10. Okey, boleh kira dengan senang sebab dia lebih besar kan. Okey. Sekarang ni untuk kira tempoh masa yang melibatkan jam dan minit, cikgu ada satu kaedah yang sangat mudah untuk awak guna. Okey, nama dia adalah kaedah segitiga terbalik. Kalau awak masih ingat lagi, kaedah segitiga terbalik ni kita dah guna masa nak selesaikan soalan yang melibatkan operasi asas yang ada anu. Okey. Sekarang kita tengok cara nak guna. Okey, yang pertama, untuk tempoh masa mesti ada masa mula, masa akhir dan tempoh masa.
Okey, awak kena ingat susunan dia adalah mula, cikgu tulis mula ni adalah masa mula. Lepas tu tempoh masa kat sebelah dia. Bawah ni adalah masa akhir. Di bawah. Okey, kedudukan ni kena betul. Okey. Lepas tu atas ni tambah, bawah ni tolak-tolak. Sama je macam yang dulu. Tambah, tolak-tolak. Syarat dia kalau tambah, boleh ke tepi. Kalau tolak mesti mula dari bawah. Tolak mesti mula dari bawah. Okey, maksud kalau ada masa akhir dan kita ada tempoh masa, kita akan masa akhir tolak tempoh masa. Ataupun kita ada masa akhir dengan masa mula, kita akan ambil masa akhir tolak mula. Bila ada tolak di tengah ni, kita akan mula daripada bawah. Okey? Boleh? Okey. Sekarang kita akan tengok contoh soalan. Okey. Cikgu akan bagi dua contoh untuk setiap ni, hari sama dan hari berbeza. Okey. Soalan yang pertama, awak tengok dulu. Okey. Untuk pengetahuan kita nak guna yang tempoh masa ni, kita boleh guna direct untuk hari yang sama. Okey. Okey, yang pertama. Awak tengok contoh soalan ni. Dia kata pagi 1/6/2021. Yang ni petang 1/6/2021. Okey. Kalau perasan, untuk soalan ni, dua-dua ni adalah tarikh yang sama kan? Nampak ni? Yang ni penting. 1/6, yang ni pun 1/6. Bezanya adalah yang ni pagi, yang ni petang. Okey. Untuk soalan macam ni, awak mesti tahu cara nak baca jam analog ni ataupun jam yang ada jarum ni. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, bila dia kata pagi, mestilah dia AM. Okey, manakala kalau ni adalah PM. Yang tu kalau sistem 24 jam, 12 jam lah. Okey. Sekarang kita tulis dulu masa untuk jam ni. Okey, sekarang ni pukul pendek ni. Okey. 7:30 AM. Okey. Pukul 7:30 AM untuk yang ni. Ataupun dalam sistem 24 jam, jam 07:03. Okey. Untuk masa yang petang ni pula, tengok yang jarum pendeknya adalah pukul 3. Jadi waktunya adalah 3:05 minit. Pukul 3:05 minit. Kalau petang adalah PM. Okey, mesti tahu baca jam. Okey. Lepas tu kita nak, cikgu dah bagi tahu tips dia, nak selesaikan soalan tempoh masa senang guna sistem 24 jam. Jadi kita pun akan tukar dia jadi jam. Okey, 3 tambah 12. Sebab cikgu dah bagi tahu itu kan, kalau lebih daripada pukul 1 kena tambah 12. Jadi 3 tambah 12 sama dengan 15. Yang ni salin sahaja. Okey, boleh? Okey, soalan ni nak kita kira tempoh masa. Okey. Okey, jadi soalan ni nak kita kira tempoh masa antara dua waktu itu. Okey. Untuk tempoh masa kita akan gunakan sistem 24 jam. Kita akan ambil yang bawah ni. Okey, jadi kita ada kat sini adalah masa mula dan masa akhir kita ada. Okey, masa mula tadi adalah jam 7.30. Manakala masa akhir adalah jam 15.05. Okey. Jadi masa akhir tolak masa mula. Okey. Kita akan gunakan jadual 15.05 tolak 07. Okey. Nak buat ni pun boleh. Ni untuk jam, ni untuk minit. Okey. Okey, dekat sini satu lagi kemahiran yang kena tahu adalah kemahiran meminjam. Okey, macam mana nak pinjam? Tempat sini adalah sini 5. 5 tolak 30 tak boleh. Okey, untuk pinjam masa kita kena tahu
Tengok atas ni, J ni apa? Okey, J adalah jam. M adalah minit. Jadi kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, contoh yang nanti kalau minggu dengan hari. 1 minggu 7 hari. Yang hujung ni yang akan menentukan berapa kita boleh pinjam. Sebagai contoh sini 1 jam 60 minit. Okey, kita akan tambah 60. Sini akan kurang 1 jadi 14. Okey, boleh? Okey, 60 tambah 5. 65. Okey, jadi 65 tolak 30. 5 tolak sifar 5. 6 tolak 3. 3. Okey. 14 tolak 7. 7. Okey. Jadi, kita dapat jawapan macam ni, kita mesti keluarkan dia sebab dia menunjukkan tempoh masa. Okey. Jawapannya adalah 7 J ni jam, 35 M ni adalah minit. Ni adalah jawapannya. Okey. Jadi untuk satu soalan ni banyak kemahiran yang kita dah belajar waktu tahun 4 dengan tahun 5 yang awak mesti ingat balik. Yang pertama, awak kena tahu baca jam ni, jam yang jarum ni. Nak tahu jarum pendek, jarum panjang. Okey. Lepas tu kena tahu cara nak tukar sistem 12 jam pada 24 jam ni. Sebab bila kita nak kira tempoh masa, kita akan gunakan sistem 24 jam lebih mudah. Okey, lepas tu awak tahu cara nak pinjam untuk topik masa dan waktu. Kalau contoh soalan ni kita berkaitan dengan jam dan minit. Jadi kita kena tahu 1 jam ada 60 minit. Masa ni kita akan tambah 60 kat sini. Okey, 60 akan tambah dengan 5 yang sedia ada ni. Jadi 65. Yang ni kita akan kurangkan 1 jadi 14. Lepas tu tolak macam biasa. Okey? Boleh? Okey. Kita akan cuba satu lagi contoh. Masih lagi pada hari yang sama. Okey. Okey, soalan ni lebih mudah sebab kita tak perlu kemahiran baca jam pun tak apa. Sebab kita boleh terus jawab, dia dah bagi kita pukul yang sistem 12 jam. Okey, yang pertama kita tukar dulu. Okey. Tukarkan sistem 12 jam ni kepada sistem 24 jam. Okey, contoh. Pukul 8.15 AM. Okey, jadi jam. Okey, kalau AM 1 digit kita akan tambah sifar. Okey. Boleh? Yang kedua pukul 7 PM. Okey, bila P ni kita kena tambah 12. Okey. Jadi kita akan dapat jam 19. Okey. Lepas tu sama je macam tadi. Nak kira tempoh masa, nak tahu tempoh masa berapa lama antara dua waktu ini, daripada pagi ni sampai malam, berapa jam, berapa minit, kita kena tolak. Okey. Sekarang kita akan buat 19 sifar tolak 8.15. Okey. Cuba awak perhatikan. Kalau awak tak tukar kepada sistem 24 jam, maksudnya aku nak buat 7 tolak 8.15 pagi. Macam agak pelik nak kira kat situ sebab dia sikit. Tak boleh nak tolak kan. Jadi kita gunakan sistem 24 jam. Okey. Mula daripada minit dulu. Sifar tolak 15. Boleh ke? Okey, tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Okey, sama. 1 jam 60 minit. Jadi sini akan jadi 60. Sebab sini sifar. Sini akan jadi 18. Okey, terus potong. Okey, jadi sifar tolak 5. 10. 5. Okey. 8 tolak 8 sifar. Okey. Jadi jawapan dia kita mesti keluarkan, iaitu sama dengan 10 jam 45
minit. Mesti tulis penuh, jangan tulis J dengan M je. Tulis penuh macam ni. Okey? Boleh? Okey, bagus. Seterusnya, kita akan tengok pula untuk tempoh masa yang melibatkan hari yang berbeza. Okey, hari yang lain maksudnya. Okey, yang pertama kena tengok dulu tarikhnya. Sebab kita nak tahu dia berbeza ke tak. Okey, untuk jam yang pertama ni, waktu petang, iaitu pukul berapa ni? 4:15 petang. Petang adalah PM. Okey. Ataupun dalam sistem 24 jamnya adalah jam. Okey, 4 tambah 12 16, 15. Okey. Ini adalah pada 30 Mei ataupun 30 hari bulan 5 2021. Okey. Jam yang seterusnya adalah pada pukul berapa ni? 9:40. Pukul 9:40 pagi AM ataupun jam 09:40. Okey, jam 9:40. Okey, tapi awak tengok tarikh dia kat sini. Okey, sama tak tarikh yang cikgu bulatkan? Jam yang pertama 30 bulan 5. Jam yang kedua adalah pada 31 bulan 5. Maksudnya, contohnya ni adalah hari ni contoh. Ni adalah keesokan harinya. Maksudnya dia melibatkan hari yang berbeza. Okey, bila hari yang berbeza, kita kalau nak mudah kita akan kira ikut harinya. Okey, yang pertama kita akan ambil sistem ni. Okey, kita akan kira untuk hari yang pertama dulu, iaitu hari 30 bulan 5 tu dulu. Okey. Kita kira satu per satu. Okey. Jadi untuk tarikh 30 hari bulan 5. Okey. Pukul 12.30 malam tu adalah kita kira sebagai jam 24 kan? Kita tulis dia sebagai jam sifar tu. Okey, tapi sebutannya adalah jam 24. Tapi untuk kita kira tempoh masa, kita gunakan nombor 24 tu. Lebih mudah. 24 yang tengah malam tu tolak 16, 15. Okey. Jam, minit. Okey. Kena pinjam jadi sini 60. Sini akan jadi 23. Okey. 10, 5. 10 tolak 5, 5. 5 tolak 1, 4. Okey. 5 tolak 1, 4. Okey. 13, 1. Okey. 13 tolak 6, 7. Okey. Jadi untuk tarikh 7 bulan 30 bulan 5 ni, tempoh masanya adalah 7 jam 45 minit. Ni untuk hari 30 bulan 5 ni. Okey, untuk hari ni pula, hari yang 31 hari bulan ni, 31 bulan 5, keesokan harinya. Okey, yang ni lagi senang sebenarnya. Sebabnya, ni kan mula tengah malam tadi, 12 tu. Kita ambil daripada jam sifar tu, jam 24 tu, hingga 9.40 pagi. Kalau cikgu tunjuk kat sini. Jam 24 ni tadi dah habis untuk hari yang pertama. Hari yang kedua ni mula daripada sini sampailah jam 9.40 pagi. Okey, jadi tempoh masa antara dua waktu ni kita tak payah kira pun. Kita cuma ambil ni. Yang kita tahu depan ni adalah jam, ni adalah minit. Jadi tempoh untuk masa hari 31 bulan 5 ni adalah selama 9 jam 40 minit. Okey. Sebab bermula yang tengah malam tu, tengah malam 30 bulan 5 ni, pukul 12 tengah malam, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 9.40 pagi. Jadi tempoh antara tengah malam hingga 9.40 pagi adalah 9 jam 40 minit. Okey, ini adalah untuk hari 31 Mei.
Jadi kita nak tempoh masa antara dua waktu tu, kita hanya tambahkan, okey, yang cikgu bulat, cikgu garis ni, cikgu bulat ni. Okey. Tambahkan dua-dua tempoh masa tu. Okey. Jadi tambahkan saja 7, 45, 9, 40. Tambah. Okey. 8, 5. Sini 16. Okey, bolehkah kita tinggal jawapan macam ni? Yang ni awak kena ingat balik kemahiran masa darjah 4. Kalau tak silap cikgu darjah 4 atau darjah 5. Okey, bila di bahagian minit ni lebih daripada 60, kita kena tolak dia. Okey, kita sambung ke kertas yang baru. Okey. Macam tadi awak dapat tadi 7.45 tambah 9.40. Okey, sini jam, sini minit. 1 jam ada 60 minit. Jadi bahagian ruangan minit ni tak boleh lebih daripada 60. Okey. Bila dapat 85, sini dapat 16. Okey, yang ni kita kena tolak 60. Sebab lebih daripada 60 minit kan. Kena tolak. Ni kemahiran masa darjah 4 belajar. Bila tolak 60, sini akan tambah 1. Ingat 1 jam 60 minit. Bila kita nak alihkan 60 minit jadi 1 jam, kita akan tambah di sebelah dia. Jadi tolak. Okey. Sebab sini dah tak boleh tolak 60. Jadi jawapan untuk soalan ni adalah 17 jam 25 minit. Okey, boleh? Kena tahu kemahiran ni ya. Okey. Jadi kalau ikutkan beza yang hari yang sama dengan hari yang berbeza, yang menyebabkan 2 hari atau 3 hari ke, kita kalau ikut hari yang beza tu, kita kena kira ikut hari lah. Macam ni, tarikh yang pertama, tarikh yang kedua. Okey, boleh? Okey, kita cuba tengok contoh yang kedua untuk hari yang berbeza. Okey, sebagai contoh, kita ada masa mula pada jam 18. Okay, jam 18 ni maksudnya pukul berapa? 18 tolak 12. 6 kan? Okay. Jadi pukul 6. 6 petang. Okay. Masa akhir jam 5.50. Maksudnya ni 6 petang hari Selasa. Yang ni 5.50 pagi hari Rabu. Okay. Sama juga macam tadi, kita kira satu persatu. Yang pertama kita kira untuk hari Selasa dulu. Okey, kita tulis sini Selasa. Okey. Kita ambil daripada yang tengah malam tu, kita jadikan dia sebagai 24 tolak Selasa ni tolak 18 jam minit. Okey. Ni lebih mudah sebab dia sifar je. Jadi 14. Okey, jadi untuk hari yang pertama, hari Selasa adalah 6 jam. Kalau sifar-sifar minit ni tak payah tulis lah, tinggalkan je, abaikan. Okey, untuk hari Rabu. Hari Rabu jam 5.50. Maksudnya kalau kita ikut sini, bermula 12 malam tu, okey, hingga 5.50 pagi tu. Okey. Jarak antara ni adalah selama, tengok dekat sini je. Tengok pada jam dia. Ada berapa ni? 5 jam. Minit dia 50 minit. Yang waktu hari yang terakhir tak payah kira pun. Cuma ambil waktu akhir dia. Hari yang mula-mula je kira. Kita ambil 24 tolak dengan pukul yang mula-mula tu. Okey? Lepas tu kita akan tambahkan. Okey, kita akan tambah yang cikgu bulatkan ni. Nak kira tempoh masanya. Jadi 6 jam sifar-sifar lah. Tambah 5, 50. Ni jam, ni minit.
Okey. Tengok sini bahagian minit je 50. Okey, kalau 50 dia tak boleh tolak 60. Tak lebih daripada 60. Jadi inilah jawapannya. Kita kena keluarkan dia jadi 11 jam 50 minit. Okey. Boleh? Okey. Sekarang kita akan sambung untuk tajuk yang seterusnya selepas ini. Okey, sekian, terima kasih.